السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk LGBT mengundang bala mencabut keberkatan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hidup pada zaman yang ujian dan fitnahnya semakin menghakis nilai iman. Di tengah-tengah arus normalisasi maksiat, muncul satu penyakit sosial yang bukan sekadar menyalahi fitrah,
bahkan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan nikmat keberkatan hidup tidak lagi terasa. Itulah budaya songsang LGBT, yaitu singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Semua ini merujuk kepada kecenderungan dan perilaku seksual yang menyimpang daripada fitrah penciptaan manusia. Data terkini Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa pada tahun lalu sahaja sebanyak 3,185 kes HIV baru direkodkan, dan antara berpunca daripada tabiat seks songsang seperti homoseksual dan biseksual. Sangat menyedihkan pada hari ini budaya songsang LGBT dipromosikan sebagai hak kebebasan dan identiti, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan ini sebagai perbuatan yang amat keji, melampaui batas dan sesat daripada fitrah, sebagaimana diceritakan dalam kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Iman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang membawa maksud, dan Lut telah kami utuskan, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dan bukan kepada perempuan. Bahkan kamu ini ialah kaum yang melampaui batas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja mengecam perbuatan itu sebagai al-fahishah, yakni perbuatan keji yang melampaui batas, tetapi menegaskan bahawa tiada umat Islam sebelum itu yang berani melakukan dosa dan kerosakan seumpama itu. Dan apabila manusia melampaui fitrah, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada mana-mana umat sebelumnya. Di sini kita katakan dengan setegas-tegasnya bahawa Allah Subhanahu wa taala melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Laknat ini bukan sekadar celaan, ia adalah pengisytiharan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut secara jelas sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin thalathan. Allah melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga menyatakan kebimbangan terhadap perbuatan terkutuk ini sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Sesungguhnya yang paling aku takut ditimpa kepada umatku adalah amalan kaum Nabi Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin Jumaat yang berbahagia, apabila kita menyebut tentang maksiat kaum Nabi Lut alaihi salam, ketahuilah bahawa ia adalah satu penyimpangan fitrah yang menjadi sebab kehancuran sesebuah masyarakat. Imam Al-Qurtubi menukilkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa kaum ini bukan sahaja melakukan syirik, tetapi mereka jugalah kaum yang pertama yang membuka pintu homoseksual sesama lelaki. Ketika mana mereka tetap berdegil setelah diberi peringatan demi peringatan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada mana-mana umat sebelumnya. Bumi diterbalikkan, langit menurunkan batu-batu dari tanah yang dibakar, sehinggalah mereka dibinasakan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Hud
ayat 82 dan ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yang bermaksud, maka apabila datang perintah kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu terbalik, yakni terbenam segala yang ada di muka buminya, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu daripada tanah yang dibakar. Semua itu diberi tanda oleh Tuhanmu yang membinasakan mereka, dan dia pula tidaklah jauh daripada orang yang zalim itu. Berdasarkan satu riwayat daripada As-Suddi bahawa apabila kaum Nabi Lut bangun pagi, turun malaikat Jibril mengangkat tanah ke langit daripada 7 tanah yang berbeza, sehingga terdengar salak-salakan anjing mereka dan kokokkan ayam-ayam mereka. Kemudian malaikat Jibril menterbalikkan tanah tersebut menimpa mereka sehinggalah mereka terbunuh. Hadirin Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ditanya kepada kita, adakah kita sanggup berdepan dengan bala dan musibah seperti itu? Wal'iyazubillah. Sudah tentu kita mohon agar dijauhkan. Kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada fitnah yang membinasakan, daripada dosa yang mengundang azab, sebagaimana yang ditimpa kaum Nabi Lut alaihi salam. Inilah saat untuk kita sedar dan insaf bahawa fitrah bukanlah boleh dipermainkan, dan syariat tidak boleh dipandang ringan. Perbuatan LGBT bukan sahaja bercanggah dengan syariat, tetapi ia juga bercanggah dengan akal yang waras. Hanya jiwa yang rosak dan sakit yang sanggup melakukannya. Orang-orang yang terjebak dalam perbuatan sebegini hakikatnya jauh lebih hina daripada haiwan, kerana haiwan jantan mendatangi betina dan meneruskan pembiakan, sedangkan manusia yang sesama jenis hanya memenuhi nafsu tanpa tujuan selain syahwat. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, saya ingin menyeru pada sesiapa yang terlibat dalam perbuatan sebegini agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pintu taubat sentiasa terbuka seluas-luasnya bagi mereka yang benar-benar ingin kembali kepada fitrah. Jangan biarkan diri terus hanyut dalam dosa yang bukan sahaja menyanggahi fitrah, malah membawa mudarat pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Bagi mereka yang mempunyai kecenderungan terhadap sesama jantina, segeralah dapatkan rawatan dan jalani kaedah-kaedah terapi pakat yang mampu membantu mengembalikan diri kepada fitrah yang sebenar. Pakar-pakar psikologi memperakui bahawa homoseksual bukanlah suatu keadaan yang berkaitan dengan genetik, tetapi ia adalah penyakit jiwa yang boleh dirawat. Akhirnya, marilah kita mengambil iktibar daripada kisah para nabi dan umat terdahulu. Kembali pertahankan fitrah dan sunnatullah dengan memelihara diri dan keluarga kita daripada perbuatan terkutuk sebegini. Moga dengan kembalinya kita kepada fitrah akan lahirnya generasi yang waras dan sihat, sentiasa taat pada Allah, pada perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengundang keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan songsang seperti LGBT bukan sahaja menyalahi syariat dan fitrah, malah membawa mudarat kepada diri, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, kita perlu segera bertaubat dan memperbaiki diri sama ada yang terjebak secara langsung atau sekadar terdedah dengan pengaruh perbuatan songsang. Pada masa yang sama berusahalah mendapatkan rawatan dan nasihat pakar untuk kembali pada kecenderungan fitrah yang sebenar. Yang ketiga, kita mestilah mengukuhkan hubungan kekeluargaan yang harmoni dengan membimbing anak-anak dan ahli keluarga kita supaya menjauhi gejala songsang dan maksiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin
thumma dammarna al-akharin, yang bermaksud maka kami selamatkannya bersama keluarganya serta para pengikutnya kecuali seorang perempuan tua yang termasuk dalam golongan yang diazab itu. Kemudian kami binasakan yang lain, yakni yang menentang Nabi Lut. Surah Asy-Syu'ara ayat 170 hingga 172. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغون تنكو أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kukuhkanlah aqidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh mengugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah pada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran, melandaskan syariat-Mu. Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala pada pembayar zakat, berkatilah umur dan harta mereka, gantikanlah zakat yang mereka tunaikan dengan perkara yang lebih baik, serta jadikanlah ia sebagai penyuci daripada segala dosa. Ya Allah, bukakanlah hati umat Islam yang layak menunaikan zakat agar melaksanakan tuntutan kefarduan terhadap harta mereka. Jauhkanlah kami daripada sifat bakhil, suburkanlah rasa kasih sayang dan satukanlah hati-hati kami dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة